Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mega Mustika binti Ali, nomor metrik BB191111000 dan saya merupakan pelajar dari program Ekonomi Kewangan HE07. Saya akan membentangkan tentang kepentingan kempen membersihkan sungai kepada alam sekitar. Sungai merupakan sumber air kepada manusia serta flora dan fauna. Melalui sungai, manusia dapat minum, membersihkan diri dan sebagainya dengan menggunakan air sungai. Selain itu, sungai juga menjadi lokasi yang menarik minat pelancong untuk datang ke negara kita. Oleh itu, sungai wajar dijaga agar kebersihannya terus terpelihara. Kempen-kempen yang dijalankan dapat memberikan kepentingan dan kesedaran bukan sahaja kepada masyarakat, tetapi juga kepada alam sekitar. Jabatan Pengairan dan Saliran Kementerian Pertanian Malaysia telah melancarkan kempen Cintailah Sungai Kita di peringkat nasional. Hasil daripada kempen ini, sungai dapat dipelihara dan dilindungi daripada tercemar kerana dengan wujudnya kesedaran dalam diri masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan persekitarannya. Pada masa yang sama, sungai-sungai yang terjaga juga dapat menghasilkan tanah yang subur apabila berlaku banjir. Aliran sungai di kawasan hilir selalunya membawa bahan-bahan mendapan yang kaya dengan nutrien sebelum dimendapkan di kawasan lembah sungai. Tanah tani di kawasan lembah sungai ini amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian utama khususnya bagi tanaman padi. Di lembah Sungai Muda dan Sungai Kerian umpamanya, keadaan tanahnya yang subur telah menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan tanaman padi yang utama di Malaysia. Selain itu, sungai yang terjaga juga sangat memberi impak yang positif kepada hidupan akuatik. Sungai berfungsi sebagai habitat semula jadi kepada hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Kewujudan hidupan tersebut dapat membantu mengekalkan ekosistem alam sekitar dan mengekalkan rantaian makanan semula jadi. Sekian, terima kasih. Hai, saya Idora Patibin. Saya akan membentangkan kepentingan kempen membersihkan sungai kepada orang awam. Oke? Terdapat 3 kepentingan, yaitu yang pertama, mendapatkan bekalan air dan kegunaan domestik. Yang kedua adalah membekalkan makanan dan pendapatan. Yang ketiga adalah tempat rekreasi dan pelancongan. Kepentingan yang pertama, bekalan air dan kegunaan domestik, menggunakan air untuk pelbagai tujuan seperti air minuman dan kegunaan domestik. Bekalan air yang bersih sangat penting dalam kegunaan seharian, supaya peralatan yang kita guna sentiasa bersih. Kepentingan yang kedua adalah membekalkan makanan dan pendapatan. Habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang, dan ketam membekalkan sumber protein protein yang mencukupi. Mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan. Hal ini karena sungai memberi rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran sungai dengan melakukan aktiviti penangkapan ikan, udang, dan ketam. Oke, kepentingan yang ketiga ada tempat rekreasi dan pelancongan. Sungai mempunyai landscape yang menarik. Sebagai contoh, negeri Rendau Rompin yang terletak di tengah Sungai Rendau dan Sungai Rompin dijadikan sebagai kawasan rekreasi dan tarikan pelancongan. Berbagai aktiviti yang boleh dijalankan di kawasan tersebut seperti berkayak, menjejaki hutan, memancing, dan berkela. Selamat sejahtera, nama saya Nur Syafiqah Kasyazami Binsal, nomor metrik 191100618. Saya akan membentangkan isi yang ketiga, yaitu kepada siapa kempen membersihkan sungai harus difokuskan. Ianya terbagi kepada 2. Yang pertama adalah golongan belia dan yang kedua adalah penduduk di sekitar sungai. Yang pertama, golongan belia. Seperti yang kita tahu, golongan ini terdiri daripada mereka yang berumur 18 sehingga 30 tahun. Oleh itu, golongan ini mempunyai lebih banyak tenaga berbanding golongan lain seperti golongan kanak-kanak dan warga emas. Dengan itu, golongan ini disasarkan dan lebih sesuai untuk melakukan aktiviti camping seperti membersihkan sungai dan lain-lain. Selain itu, golongan belia juga merupakan aset masa hadapan negara, di mana nilai murni seperti mencintai alam sekitar harus diterapkan
agar dapat melahirkan generasi yang peka terhadap isu alam sekitar. Seterusnya adalah penduduk yang tinggal di sekitar sungai itu sendiri. Ini karena kebanyakan punca pencemaran sungai yang berlaku adalah disebabkan oleh penduduk itu sendiri, seperti sisa makanan dan pembuangan sampah serap yang dihanyutkan di sungai. Oleh itu, ianya penting bagi meningkatkan kesadaran penduduk agar dapat mengawal dan menghentikan pencemaran. Seterusnya adalah kampanye ini juga dapat menyebarkan kepentingan penjagaan sungai, karena sungai ini merupakan punca sumber air bersih kepada penduduk yang tinggal di sekitarnya. Oleh itu, kampanye ini dapat membantu mencari alternatif yang lain bagi pembuangan sampah agar mengelakkan sungai daripada tercemar. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Naziha binti Rosli dengan metric numbers BB19110728 dan saya mengambil course HE07 Ekonomi Keuangan. Saya akan membentangkan poin yang keempat, yaitu kempen membersihkan sungai yang telah dijalankan di Malaysia dan apakah faedah yang diperolehi daripada kempen-kempen tersebut. Kempen membersihkan sungai ini telah dijalankan sejak lamanya dahulu dan terdapat berbagai kempen yang telah dijalankan di Malaysia dengan objektif yang sama, yaitu membersihkan sungai dan menjaga alam sekitar. Saya akan memberikan 4 contoh kempen yang telah dijalankan di Malaysia, yaitu kempen Cintailah Sungai Kita pada tahun 1993. Seterusnya, kutip 1.5 kg sampah. Seterusnya, jaga kebersihan sungai tanggungjawab kita bersama pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah kempen anti kutu sampah, yaitu pada tahun 2020 pada bulan Januari. Kesemua kempen ini dijalankan dengan bergotong royong bersama penduduk kampung ataupun penduduk yang berdekatan dengan sungai tersebut ataupun volunteering daripada orang awam. Ya, kempen ini juga disebarkan melalui kaca televisyen, radio, dan media cetak. Pada kempen kutip 1.5 kg sampah, mereka telah membuat pengumpulan minyak masak yang terpakai dengan RM1 untuk 1 kg minyak agar penduduk tidak membuang sampah minyak yang terpakai ini ke dalam sungai. Seterusnya, apakah antara faedah yang diperolehi daripada kempen-kempen membersihkan sungai tersebut? Terdapat berbagai kempen yang dapat diperolehi, seperti menyemai sikap cintai sungai kita dalam diri masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia, juga mewujudkan kesedaran kepada penduduk kampung ataupun orang awam, di mana tahap kebersihan sesebuah kampung ataupun sungai itu mencerminkan tahap kebersihan penduduk itu sendiri. Seterusnya, kempen membersihkan sungai ini dapat memberi inovasi kepada pengindahan sungai seperti penyediaan kemudahan rehat seperti rekreasi di sungai-sungai yang berkenaan. Seterusnya dapat memperkenalkan langkah dan amalan yang menyumbang ke arah pengekalan keindahan semula jadi sungai. Dan seterusnya dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan teknik pengurusan sungai serta kawasan tadahan air seperti hutan dan seluruh alam semula jadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanifah binti Rasa, nomor metrik BB19110845. Saya merupakan pelajar program pengurusan keuangan dan perbankan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan mengabaikan kebersihan sungai. Salah satu kesan mengabaikan kebersihan sungai adalah kos pengurusan sumber air negara meningkat dengan mendadak. Kekurangan sumber air dari sungai-sungai mengakibatkan kaedah lain digunakan untuk mendapatkan bekalan air bersih, termasuk mendapatkan bekalan sumber air dari bawah tanah. Sampah sarap yang banyak di sungai-sungai umpamanya memaksa pihak syarikat bekalan air membina
alat perangkap sampah, dan menjalankan usaha membersihkan sungai, serta mendalamkan kawasan sungai yang cetek hingga menelan belanja yang terlalu tinggi. Syarikat bekalan air juga terpaksa melakukan proses merawat air tercemar dengan melakukan proses pengklorinan berulang-ulang kali sebelum dapat disalurkan kepada pengguna dan selama digunakan. Kerja-kerja merawat air ini memerlukan kos yang tinggi di samping memerlukan masa yang lebih panjang. Selain itu, air sungai yang tercemar mampu menyebabkan penularan wabak penyakit berbahaya dan menjejaskan kesehatan orang ramai. Air sungai yang tidak bersih dan kotor akan mengakibatkan jangkitan virus coli yang boleh mengakibatkan penyakit buntut di samping beberapa penyakit berbahaya yang lain, yaitu demam malaria. Penyebaran virus berbahaya ini biasanya berlaku apabila orang ramai membuang sisa makanan, najis, atau bangkai hewan ke dalam sungai. Melalui kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, faktor utama yang mendorong penularan virus coli di negara kita lazimnya adalah disebabkan pembuangan najis khinzir ke dalam sungai oleh peternak-peternak khinzir yang kebanyakannya membina ladang ternakan mereka di kawasan yang berhampiran dengan sungai.